أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya Abdul bin Muhammad dari Yayasan Bushra. Alhamdulillah, pada perkongsian lepas kita telah memahami tentang iman, maksudnya, hakikatnya, intipati atau intisari daripada tuntutan iman ini, dan kita harus menyedari dan insyaAllah kita akan menerima bahawa betapa pentingnya kita menjaga keimanan ini agar sentiasa bertambah kuat dan terpelihara, dan kita mesti menjauhi apa jua perkara-perkara yang menyebabkan iman itu menjadi lemah, menjadi kurang. Semoga Allah Ta'ala sentiasa memberi petunjuk kepada kita, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya akan memberi petunjuknya kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana firman-Nya, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang taat dan patuh kepada Allah, yang mengesahkan Allah SWT, mereka lah orang-orang yang Allah akan berikan petunjuk, bimbingannya, hidayahnya dalam hati mereka. Tuan-tuan dan puan, antara kemanisan dan kemuncak kejayaan orang beriman ialah memperolehi cinta Allah, hubbullah, cinta Allah. Dan inilah perkara yang amat utama bagi orang-orang yang beriman, sehingga Allah menggambarkan mereka melalui firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat dahsyat cinta mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah kemuncak kesempurnaan iman mereka. Mereka cinta pada Allah dan Allah cinta pada mereka. Dalam perkongsian kali ini saya ingin memberitahu pada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, bahawa ada beberapa golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pastinya mereka ini adalah orang yang beriman. Allah menyebut tentang sifat-sifat iman yang ada pada mereka, sehingga Allah telah menetapkan kecintaannya pada mereka. Dengan cinta itu mereka pasti akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kurniaan dan keredaannya. Mari kita kenali mereka ini, orang-orang beriman, dan apakah sifat mereka menyebabkan Allah mencintai mereka. Pertamanya ialah takwa. Orang beriman yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai Allah SWT. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang perkara ini. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat 76, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan sebenarnya sesiapa yang berusaha menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah SWT agar selamat daripada kemurkaan dan azabnya. Itulah orang bertakwa, dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mukmin yang pertama, mukmin yang bertakwa kepada Allah, mereka dicintai Allah SWT. Seterusnya Allah mukmin yang sentiasa bertaubat, membersihkan, menyucikan jiwanya daripada kotoran dosa dan maksiat, dan juga memelihara kesucian, kebersihan zahirnya agar dapat menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT. Inilah golongan kedua dari kalangan orang beriman, iaitu orang-orang yang sentiasa bertaubat dan menjaga kesucian fizikal mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang sentiasa menyucikan diri mereka. Golongan ketiga iaitu orang mukmin yang sentiasa melakukan perkara-perkara kebaikan, melakukan perkara yang dikasihi oleh Allah SWT. Terlalu banyak ayat mengenai mereka ini. Contohnya dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 134, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu amat mencintai orang-orang yang beriman. Dan surah Ali Imran juga ayat 148, Allah SWT berfirman, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala memberikan pada mereka, yang orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan, pahala ganjaran kebaikan di dunia dan juga pahala yang terbaik di akhirat nanti. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Seterusnya yang keempat,
mukmin yang sentiasa bertawakal kepada Allah Taala. Orang beriman yang sentiasa bertawakal kepada Allah, iaitu bergantung dan menyerah diri kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah SWT. Contohnya firman Allah Taala surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Golongan mukmin yang kelima yang dicintai Allah Taala adalah mukmin yang sentiasa berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim. Sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Maidah ayat 42, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika kamu memutuskan suatu perkara sesama mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sentiasa melakukan atau berlaku adil. Dan golongan keenam di kalangan mukmin yang dicintai Allah Taala ialah orang mukmin yang sentiasa berjihad di jalan Allah, yang sentiasa bersungguh-sungguh berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangannya, yang sentiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam surah As-Saff ayat yang keempat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang-orang yang berjuang, yang berperang di jalannya dan di dalam satu barisan. Umpamanya mereka itu adalah bangunan yang tersusun kukuh. Inilah antara contoh orang-orang mukmin dan sifat-sifat mereka yang menyebabkan Allah mencintai mereka. Marilah kita semua sama-sama berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat pada kita semua. Sekian daripada saya, Abdul Razak bin Muhammad, Yayasan Bushrah.